Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi dapat kita dipertemukan pada malam ini untuk sambungan Tazkirah Sinar Ramadan siri yang ke-5 pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi kuliah yang malam tadi. Malam tadi kita berbincang berkaitan dengan keutamaan dan fadilat Ramadan ya. Kita dah dapat berapa malam tadi? 1, 2, 3, 4 kelebihan. Jadi pada malam ini kita sambung lagi yang seterusnya. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan kebajikan. Bulan kebajikan, iaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Khair. Kerana apa? Kerana di bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebahagiannya tidak ada pada bulan-bulan yang lain, seperti sembahyang tarawih. Bulan lain tak ada tarawih, tapi bulan Ramadan ada tarawih. Biar Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemurah, sifat pemurahnya itu berkali ganda pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemurah, suka dengan sifat pemurah, suka budi pekerti yang tinggi dan benci akhlak yang keji. Ini antara yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Allah Ta'ala itu Maha baik, suka yang baik-baik. Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia juga untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan kerosakan. Allah Ta'ala tak suka orang buat kerosakan di muka bumi ini, sama ada kerosakan untuk diri sendiri ataupun orang lain, ataupun merosakkan alam sekitar. Jadi kita seharusnya dan sewajarnya melakukan kebaikan. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, hadis riwayat oleh Ibnu Abbas, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, fayudarisuhul Quran, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan pemurahnya bertambah di bulan Ramadan. Jadi bulan lain itu dah pemurah dah, tapi di bulan Ramadan berlipat kali ganda lagi pemurahnya baginda Rasulullah SAW. Pernah tuan-tuan sekalian, kalau kita baca kisah-kisah Nabi, satu hari ada orang hadiah pada Rasulullah duit untuk beli kain. Dia tengok kain Nabi koyak, bagi duit pada Rasulullah, ya Rasulullah aku tengok kain koyak, pilah beli kain. Jadi Nabi pula bila dibagi duit oleh orang nak beli kain, Nabi tak beli yang macam kita ni. Kita selalu beli mahal, yang lembut, John Master, selai 100 lebih. Nabi tak. Nabi beli yang paling murah, yang mana duit tu nanti boleh beli banyak ataupun kuantiti kain tadi ya. Jadi Nabi pun pergi beli dengan harga 1/3 daripada duit yang dibagi oleh orang tadi. Tiba-tiba keluar, datang orang pula. Dia kata, ya Rasulullah, aku pun kain koyak juga. Boleh bagi sikit? Lalu Nabi serahkan baju itu pada dia. Kain tadi pada dia. Kemudian Nabi pun masuk dengan 1/3 lagi duit untuk beli satu lay lagi. Sampai kat luar, datang seorang lagi minta kain juga. Maka Nabi serahkan padanya. Kalau kita agak macam mana ya? Datang pertama orang minta, okeylah bagi. Kali yang kedua minta, tadi pun dah bagi kat orang dah, kau minta juga. Tapi Nabi tak macam tu. Dia tak ukit. Nabi bagi lagi pada orang lagi. Kemudian Nabi pun beli yang ketiga, barulah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan, diriwayatkan tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan roti. Dia baru makan separuh tuan-tuan sekalian, datang orang minta, dia kata, ya Rasulullah, aku dah beberapa hari tak makan, perut lapar. Nabi terus bagi pada orang tu. Ini tuan-tuan sekalian pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kisah-kisah yang lain yang banyak yang boleh kita dapati di dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh teladan yang sangat baik. Jadi kita pun jadi pemurah macam Rasulullah. Dan disebutkan bahawa di bulan Ramadan Nabi lebih lagi dia punya pemurahnya. Ketika Jibril bertemu dengannya setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tiap-tiap malam Jibril datang di bulan Ramadan. Kemudian apa dibuatnya tuan-tuan sekalian? Bertadarus bersama. Nabi baca Quran, malaikat Jibril semak. Malaikat Jibril baca Quran, Nabi semak.
Kenapa begitu? Adakah kerana Nabi salah baca atau Jibril salah baca? Tak mungkin kan? Sebab Jibril yang turun wahyu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu adalah cara bagaimana Jibril dan Rasulullah nak mengajar kita cara-cara untuk bertadarus. Tuan-tuan sekalian, tadarus ni macam mana? Tadarus ni tuan-tuan sekalian, kita kalau ada kumpulan, seorang baca, yang lain semak. Itu namanya tadarus. Tapi kita kadang-kadang tengok ada orang dia buat kumpulan, dibagi-bagi. Kau muka surat sekian, kau muka surat sekian, kau muka surat sekian. Ataupun dia nak ambilkan satu malam satu juzuk, dia 10 orang. Satu juzuk ada 20 muka surat. Tuan-tuan tak payah kira, saya dah tolong kira dah. Seorang 20, ada 20 muka surat satu juzuk. Jadi kalau 10 orang, seorang 2 juzuk. Dua muka surat, sorry. Seorang 2 muka surat. Lepas tu mulalah imam pun Al-Fatihah. Baca Fatihah, terus masing-masing lawan baca tu sekalian. Tak tahu salah betul. Itu bukan tadarus, itu namanya Formula 1 tu sekalian. Tuan-tuan yang telah mulai mengikuti, jangan lupa ya, tekan butang share. Supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat berkongsi dan lebih banyak lagi manfaat yang dapat saya sampaikan, insya-Allah. Tekan butang share tu sekalian. Ya. Baik, kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Iza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Yang ini semalam saya dah perjelaskan secara panjang lebar berkenaan dengan syaitan diikat dan seumpamanya. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah." Maksudnya apabila tiba malam pertama Ramadan. Nanti hari apa ya? Malam pertama Ramadan. Malam itu apa berlaku tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala ikat syaitan-syaitan dan jin-jin. Jadi semua syaitan, semua jin yang jahat-jahat ya. Jin yang baik tak kena ikat. Ini jin yang jahat. Ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka semua ditutup dengan tidak dibuka walau satu pintu pun. Jadi neraka pun ada banyak pintu, tutup semua sekali. Satu pun tak buka. Kemudian apa lagi? Dan dibuka pintu-pintu syurga. Semua pintu syurga dibuka, tak ada yang ditutup. Tu tengok kebaikannya. Wahai mereka yang mahu kembali. Ini ada suara seruan, makna malaikat menyeru tuan-tuan sekalian. Apa seruan malaikat itu? Wahai mereka yang mahu kebaikan, sila datang. Wahai yang mahu melakukan kejahatan, berhentilah daripada melakukan dosa. Jadi seruan tu diseru di bulan Ramadan. Cuma kita tak dengar lah. Kalau kita dengar kan, ada pengsan pula ni suara daripada siapa, daripada mana kan. Jadi suara tu kita tak dengar. Tapi disebut oleh Rasulullah SAW. Siapa dia? Malaikat. Malaikat suruh apa? Orang-orang yang nak buat kebaikan. Ayo, silakan. Dibagi motivasi, dibagi galakan. Orang yang nak buat kejahatan, berhenti. Cukup. Jangan lakukan. Bagi Allah ada mereka yang bebas daripada api neraka dan yang demikian berlaku pada setiap malam. Jadi setiap malam tuan-tuan sekalian, diserunya kita oleh malaikat untuk galakan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan juga keburukan-keburukan. Berkata Dr. Said Al-Afani, ketahuilah bahawa pembukaan pintu-pintu syurga itu satu kebenaran yang tidak memerlukan kepada sebarang bentuk pentakwilan. Mana apa yang disebut itu betul, memang Allah Ta'ala buka. Tak perlu takwil-takwil ini, makna buka tu apa, tak payah. Itu menurut pandangan Dr. Said Al-Afani. Firman Allah Ta'ala, "Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba." Sesungguhnya neraka telah disediakan sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang derhaka. Jadi kita ni disuruh oleh Allah Ta'ala, diturunkan di dunia, tujuannya tak lain tak bukan untuk melakukan kebaikan. Jadi bila buat kebaikan, esok balik semula ke syurga. Adapun orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka tak dapat balik ke syurga. Mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat hina dan sangat jelek, iaitulah neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita cuba-cuba tuan-tuan sekalian. Ya. Ada kadang-kadang orang dia tak tahulah gurau. Hari tu saya kuliah tu, dia gurau. Dia tanya, dia kata, "Ustaz, kita ni semua nak disuruh masuk syurga ke?" kata dia.
Saya kata, yalah memang Allah Ta'ala suruh kita masuk syurga. Habis dia kata, kalau semua masuk syurga, nanti syurga penuh macam mana? Saya kata, macam mana pula boleh syurga penuh? Kita ni hari-hari orang beranak, tak pernah penuh pun dunia ni. Takkanlah Tuhan cipta syurga, Tuhan tak reti nak ukur dia punya square feet syurga tu berapa. Kan? Kita buat rumah, kita boleh ukur kan? Berapa kali berapa. Kalau rumah apa nama ni, apartment biasanya lebih kurang 800 kaki persegi. Kalau rumah teres mungkin 1000 lebih. Kalau banglo lebih lagi. Ya? Takkan kita ni, yang manusia ni pun nak buat pun kita boleh ukur. Takkan Allah Ta'ala nak masukkan orang dalam syurga tak boleh ukur. Lepas tu dia tanya lagi. Dia kata, Ustaz, habis kalau semua orang disuruh masuk syurga, buat apa yang Allah Ta'ala buat neraka? Saya kata, Allah Ta'ala buat neraka ada sebab. Dia kata, apa sebab? Sebabnya nak campak kau dalam neraka. Takkan aku pula, kata dia. Yelah, saya teka lah. Sebab apa? Sebab kau banyak songeh. Neraka tu tempat untuk orang yang banyak songeh. Orang yang nak masuk syurga, jangan banyak songeh. Apa yang disuruh buat, apa yang dilarang tinggalkan. Jadi jangan banyak songeh tu, tuan-tuan sekalian. Kita ni nak masuk syurga senang je. Jangan lupa tuan-tuan sekalian, ni yang baru masuk lagi ni, tolong tekan butang share tu. Kita share lagi dengan kawan-kawan, jiran-jiran, teman-teman kita. Ini bukan benda baru pun tuan-tuan sekalian. Ini ulangan-ulangan yang kita review balik kita nak sambut Ramadan ni. Saya guna bahasa yang mudah-mudah, guna hadis-hadis yang mudah supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi Ramadan. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, keutamaan dan kelebihan Ramadan juga apa dia? Iaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Dan kesabaran itu natijahnya ialah syurga. Sebab tu dalam ayat lain pun ada disebutkan, sesungguhnya orang yang sabar itu masuk syurga tanpa hisab. Jadi nak dapat masuk syurga macam mana? Baik, kita teliti kesabaran macam mana yang boleh membawa kita masuk dalam syurga. Baik, sabar ialah menahan diri dari terkejut dengan musibah yang menimpanya. Ada musibah datang, dia terkejut dia, lalu dia berhati-hati. Macam mana dia nak menghadapinya? Nanti kita akan bincang tentang sabar tadi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu di dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Saling bersabarlah kamu di dalam menghadapi musuh. Berjagalah di perbatasan negerimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Jadi nak dapat kejayaan di akhirat, nak masuk syurga juga, kita hendaklah sabar. Tu ada tanya tu ya, Syamcor ya, Ustaz yang bersalaman laki puan boleh masuk syurga juga ke? Itu kita tengoklah keadaan dia salam macam mana. Ini salam kanak-kanak lain, salam orang tua lain, salam nafsu lain. InsyaAllah nanti esok malam saya jawab soalan tu ya. Baik. Jangan lupa tu share lagi tu ya. Ajak lagi kawan-kawan masuk untuk kita sama-sama kongsi. Baik, banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang sabar. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 146. Jadi maknanya terlampau banyak ayat-ayat di dalam Quran yang menyuruh kita bersabar dan juga menceritakan kepada kita tentang kelebihan sabar itu tadi. Antaranya Allah Ta'ala berfirman lagi, Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang sabar. Sebab bila kita diuji, yang uji kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala menguji kita, kita sabar, Allah Ta'ala sangat sayangkan kita. Kerana kita tidak tergopoh-gapah, kerana kita tidak mengeluh. Kita bersabar. Itu Allah Ta'ala sayang dengan kita. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, Illal ladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maksudnya kecuali orang yang bersabar dan mengerjakan amal yang soleh, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Syarat nak dapat keampunan Allah Ta'ala, syarat nak dapat kemenangan, masuk syurga, syaratnya ialah sabar. Ini salah satu lagi tips nak masuk syurga, iaitu hendaklah kita bersabar. Nanti kita tengok sabar ni pula ada beberapa bahagian. Kita tengok sabar mana satu dan macam mana cara untuk kita duduk dalam sabar ya.
Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat untuk dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Solat dan sabar. Dan sabar dimaksudkan sini oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ialah ibadah puasa itu sendiri. Jadi ibadah puasa dan solat itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Yalah kita puasa tentu selain diuji macam-macam, tak boleh makan, tak boleh minum, haus, panas, geram, tiba-tiba kita dapat melaluinya. Maka kita akan disukai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan sabda baginda lagi dalam satu hadis, ini Rasulullah telah bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa baginda Rasulullah bersabda, "Ma ruziqa abdun khairal lahu wala awsa'a minas sabri." Tidak diberi rezeki akan seseorang itu lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Maknanya antara perkara yang mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala ialah sabar. Tapi ialah kita ni cerita-cerita sabar tu senanglah. Tengok orang sakit, wak sabar ya. Awak sabar. Sabar ya. Diparingi waras nanti. Sabar ya. Diparingi mudah-mudahan gini. Sabar ya. Suruh orang sabar senang. Tapi bila kita diuji oleh Allah Ta'ala sendiri, tengok boleh sabar ke tak boleh sabar. Baik, sifat berputus asa adalah berlawanan dengan sabar. Mereka sentiasa berputus asa terhadap rahmat Allah, tidak sabar atau redha dengan takdirnya. Mana orang yang putus asa, dia tak sabar dan juga tidak redha dengan ujian Allah Ta'ala. Dia tak redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu yang kadang ada yang pergi mana? Pergi gantung diri, terjun lombong, bunuh diri dan seumpama dengannya. Tuan-tuan kena ingat ya, kalau orang tu dia kecewa, sepatutnya dia mengadu pada Allah Ta'ala. Jangan pergi gantung diri pula. Sebab kita kena ingat kata sekalian, mati bukan penghabisan kehidupan kita. Kan? Mati itu bukan penghabisan. Mati itu adalah permulaan kehidupan di alam yang baru, tuan-tuan sekalian. Jangan kita anggap mati habis. Tak. Mati itu adalah permulaan yang baru. Sama ada permulaan hidup yang sejahtera ataupun permulaan hidup yang yang dahsyat nantinya. Itu sebab dalam hadis Nabi sebutkan, lal qabru, kubur itu adalah raudatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Au khufratun min khufarin niran, ataupun salah satu lubuk penyiksaan daripada lubuk-lubuk neraka. Jadi manusia yang mati itu tuan-tuan sekalian, dalam kubur dia dah tahu dah seterusnya macam mana kehidupannya. Kalau orang tu orang baik, dalam kubur tu Masya Allah, tuan-tuan sekalian, masuk kubur tu walaupun dikambus dengan tanah, kata Rasulullah seperti saujana mata memandang luas, tak nampak dinding. Itu orang yang baik. Tapi orang yang jahat, masuknya kubur seolah-olah dihimpit oleh tanah, sehingga berceragah tulang rusuknya. Sampai macam tu sekali. Ahlan wa sahlan Sazli, macam mana di Melaka? Jelas tak suara saya? Yang lain-lain macam mana? Jelas ya? Dengar ya? Ni tak pakai mic ni. Alhamdulillah. Macam mana line di Melaka ya? Okey ya? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kubur tu kita dah tahu dah. Masuk kubur. Tuan-tuan nak tahu masuk kubur dululah. Tak mati tak tahulah. Sebab tu kalau orang tak mati lagi, dia kadang-kadang dia hebat, dia rasa dia dah ahli syurga dah. Tu. Tapi dia nak tahu dia penuh ahli syurga ke tidak, nanti masuk dalam kubur. Sebab tu yang kita pun diceritakan tentang azab kubur dan seumpama dengannya. Antara amalan supaya kita tidak diazab di kubur apa dia? Iaitulah kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum tidur. Tapi cuma saya nak ingatkan tuan-tuan sekalian, yang kita baca surah Mulk tu ada kelebihan dia. Yang kita berdoa dengan Allah Ta'ala ada keutamaan dia. Tapi dia tu mesti seiring dengan amalan kita, tuan-tuan sekalian. Jangan kita cuma baca surah Mulk je tapi sembahyang tak buat. Baca surah Mulk aja tapi gaduh dengan jiran tetangga. Baca surah Mulk tiap-tiap malam tapi tuan-tuan sekalian
Ni handphone hari-hari ngumpat orang, ngumpat berjamaah, international. Ya. Jadi tak mau macam tu. Dia doa mesti selari dengan amalan. Ya. Kita doa yang baik-baik, amalnya mesti baik-baik juga. Tapi kalau kita amalnya tak baik, tuan-tuan sekalian, ya, kemudian kita berdoa yang baik-baik, belum tentu lagi. Macam ada orang kan, dia kata apa, orang yang ada anak mati sebelum balik, nanti anak-anak tu akan memberi syafaat di akhirat. Ya. Dekat padang mahsyar, anak-anak tu akan datang bawa gelas-gelas, piala-piala yang berisi dengan air daripada telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Daripada telaga Rasulullah, atau dipanggil telaga Al-Kautsar. Lalu kita akan dilayan oleh anak-anak ni. Tapi ada syarat dia, tentu saja. Apa syaratnya? Bapa tu mesti orang yang soleh, sembahyangnya jaga, ya, halal haram dijaga, kemudian tanggungjawab amanah terhadap isteri dan anak-anak dia jaga. Kalau itulah yang dilakukan, insya-Allah anak-anak tu akan jadi pelayan kita, dan dia sendiri akan tarik tangan kita, pimpin kita untuk masuk syurga nanti. Kalau tidak, tak ada harapan, tentu saja. Sama juga ada orang kan, tengok hantar anak pergi surat tahfiz kan, maknya masya-Allah kadang-kadang takut kita. Ya, seluar jin dipakai je, tentu saja. Jin cari-cari seluar tak ada, dipakai dia orang. Ya, mak budak tu pakai seluar jin, rambutnya ya Allah bersanggul macam apa ni, merak kayangan, tentu saja. Ya. Tapi hantar anak surah tahfiz bagus. Bila tanya kak, hantar anak surah tahfiz macam mana? Dia pun bagi tahu kita, Ustaz, saya dengar katanya kalau anak kita hafal Quran, nanti mak bapaknya dipakaikan mahkota di padang mahsyar nanti dengan mahkota daripada berlian yang bersinar-sinar. Satu sinarannya cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Masya-Allah, alhamdulillah, tentu sekalian. Tapi kalau mak sendiri tak baca Quran, mak sendiri tak tutup aurat, mak sendiri tak jaga solat, mak sendiri tengking suami, ada agak-agak mak tu dapat tak, tentu sekalian. Jadi kita kena ingat tu sekalian, nak dapat syafaat daripada anak, nak syafaat daripada Quran, nak dapat syafaat daripada Rasulullah, kita mesti menjadi orang yang sabar, iaitu orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dapat keistimewaan tersebut. Baik, pembahagian sabar. Sabar itu ada 3. Ya, tuan-tuan tengok, sabarnya ada 3 ya. Yang pertama, sabar di dalam mengerjakan ketaatan pada Allah Taala. Nak buat benda baik ni pun kita kena sabar, tentu sekalian. Ya. Mengerjakan ibadah dan suruhan Allah Taala memerlukan kepada kesabaran yang tinggi. Tengah kita berniaga-niaga, orang ramai tu kan, tiba-tiba Allahu Akbar, panggilan sembahyang. Macam mana tu sekalian? Ya. Kita tu sekalian, nak buat sembahyang, tu pergi sembahyang tarawih, tu sekalian. Nak tengok sabar tak sabar sembahyang tarawih, tu sekalian. 20 rakaat 9 suku dah habis dah, tu sekalian. Macam mana? Sembahyang tarawih ni, tu sekalian, sembahyang rehat-rehat. Buatlah berapa, tu sekalian. Ada yang mengatakan 8 pun boleh, ada 20 boleh. Ikutlah, tu sekalian, mana yang kita larat. Sayyidina Umar adalah orang yang memulakan buat sembahyang tarawih 20 rakaat, tu sekalian. Dan dia pun menyebutkan bahawa inilah sebaik-baik bid'ah yang aku lakukan dalam agama. Dia orang yang mula-mula sekali mengumpulkan semua orang solat tarawih secara berjemaah. Sebelum tu tak, zaman Nabi pun dia tidak berjemaah. Seorang sana, seorang sini, tengok Nabi buat, mereka buat. Malam yang ketiga Nabi tak keluar dah. Bila orang tanya, ya Rasulullah, kenapa tak keluar tarawih? Kami tunggu malam tadi. Tak sembahyang sunat, dia tak sebut tarawih. Masa tu tak ada nama tarawih pun. Malam tadi kenapa tak datang solat sunat macam biasa tu je kan? Tapi Nabi berapa? Dia bimbang. Nanti sahabat-sahabat suka sangat, akhirnya nanti diwajibkan pula pada kita. Yang kita tu yang fardu 5 waktu pun tu kontak-kantik. Yang sunat ni buatlah ikut kemampuan kita tu. Dalam Quran sebut ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu pada Allah Taala dengan semampu yang boleh. Tapi tentu saja oleh kerana tarawih ni hanya ada di bulan Ramadan, kita ambil peluang, tentu saja, sebab bulan lain tak ada. Kita ambil peluang. Cuma itulah, tentu sekalian kan, cara sembahyangnya tu macam mana. Tentu sekalian, kalau kita tak mampu buat 20, buat 8 pun boleh. Tapi biarlah kita tu tomak-ninah rukuknya, tomak-ninah iktidalnya, sujudnya tu, kita pastikan kita buat dengan sempurna. Kalau tidak, kita tak dapat apa-apa, tentu sekalian. Berapa ramai orang yang solat tapi tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana solatnya tidak ikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW.
Satu hari ada orang solat sebelah baginda Rasulullah SAW, sembahyangnya laju. Habis sembahyang Nabi kata kau belum sembahyang, bangun, sembahyang lagi. Dia pun sembahyang lagi sekali. Dia habis lagi, Nabi kata kau belum sembahyang, sembahyang lagi. Sampai 3 kali. 3 kali dia kata, ya Rasulullah, aku dah 3 kali dah solat ni. Kau kata aku tak solat lagi macam mana? Lalu Nabi ajar dia. Cara solat yang betul. Jadi kita ni di Masjid Surau dah banyak dah tuan-tuan sekalian. Apa ni, orang ajar kita, ada kelas-kelas. Sembahyang mengikut cara Rasulullah dah seumpama dengannya. Jadi buat ikut macam Nabi tuan-tuan sekalian. Jangan kita ikut suka hati. Sembahyang tarawih tu dah lah ada je bulan Ramadan saja. Kita buat yang terbaik tuan-tuan sekalian. Tak perlu nak laju-laju sangat tuan-tuan sekalian. Ini ya Allah. Baca Fatihah senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh? Aku boleh. Tak tahulah boleh tak boleh satu nafas. Tapi setakat ni champion tuan-tuan sekalian, tak boleh kalahkan. Tu dekat Blitar Indonesia. 23 rakaat, maknanya termasuk witir 7 minit. Itu pemegang rekod dunia sekarang ni tuan-tuan sekalian. Tapi kita tak usahlah macam tu, Fatihah pun tak dengar bunyi. Dia punya apa nama ni? Surah pun tak dengar apa. Itu sembahyang apa tu? Jadi kita tak perlu rushing-rushing macam tu. Memang tuan-tuan sekalian, kita meraihkan teman-teman kita yang bekerja. Sebab tu ada setengah tempat, kalau dia tanya, Ustaz, tempat kami ni macam mana sesuainya, 20 ke 8 rakaat? Saya kata ikut lazim korang tu macam mana. Sebab apa? Kalau kawasan-kawasan tu macam sebelah Subang, sebelah KL, Shah Alam, kadang-kadang kawan-kawan kita ni tuan-tuan sekalian pergi kerja, dia balik lewat, buka pun dalam kereta, sembahyang tarawih masih pakai lagi baju, uniform kerja tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu tak perlu nak baca terlampau panjang-panjang sangat. Raikan mereka tuan-tuan sekalian. Baca ayat yang agak kita boleh. Kalau kita baca contohnya awal surah Baqarah, janganlah sampai satu muka surat baca tuan-tuan sekalian. Kita raikan dia orang. Kecuali kalau tuan-tuan ni yang jadi imam, bacaan macam Imam Masjidil Haram, itu okey tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang 2-3 muka surat pun rasa macam pendek je kan. Pasal bacaan dia sedap. Tapi kita ni sedar-sedar lah. Kadang-kadang bacaan kita tu biasa-biasa aja. Jadi bila biasa-biasa aja, orang dengar pun tak berapa nak apa ni sangat kan. Nanti akhir-akhirnya tengok-tengok belakang tinggal di seorang-seorang gitu tuan sekalian. Tidak pun dia dengan Bilal. Pasal Bilal nak berselawat. Kalau Bilal tu tak usah dengan Bilal sekali habis. Jadi kita buat tertib tu kena sabar. Jadi yang pertama tadi, sabar dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Kerana syaitan sentiasa datang. Bila kita melakukan kebaikan dia datang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan min wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran dan sentiasa menyeru kepada kemungkaran, sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan kurniaannya, dan Allah Ta'ala mempunyai kurniaan yang besar. Syaitan ni dia janjikan kita dengan benda-benda yang mengarut-garut. Mulalah dia hasut kita. Kadang-kadang ada orang cakap apa tahu? Dia katalah, dia ustaz lain, ulama lain. Orang ilmu ni lain. Dia kata syaitan pun tak berani. Jangan tuan-tuan sekalian. Dia lagi ustaz, lagi ulama, lagi besar dia punya serban, lagi labu jubah dia. Dia hantar syaitan yang pangkat tinggi tau tuan-tuan sekalian. Kalau kita biasa-biasa je, kita ni tuan-tuan sekalian tu, dia hantar syaitan tak lulus SPM je. Tengok syaitan tak lulus SPM, main tepi jalan je sampai maghrib pun tak ke mana. Dia kata, Tan, kau ni apalah tak buat kerja. Tu, hasut orang tu. Itu je. Kalau orang macam kita biasa-biasa ni. Tapi kalau orang-orang yang tinggi, tuan-tuan ni, caleg 1, caleg 2, sarjan, caleg 3, general, major general, dia pun tengok juga siapa yang dia nak apa ni hasut tu. Dan syaitan ni tuan-tuan sekalian tidak pernah berputus asa. Satu-satunya makhluk yang tidak kenal putus asa, syaitan. Dia akan terus je, tak boleh gini, tak boleh gini. Dia tak boleh ajak orang masjid pergi buat maksiat, tak boleh. Tapi dia buat apa? Dia hasut kita, datangkan sifat apa? Sifat riak dalam beribadah.
rasa sombong, itu kerja syaitan. Dia tahu orang ni tak boleh bawa pergi tempat maksiat, maka dia tak dapat maksiat fizikal, dia ajaknya buat maksiat hati, maksiat nafsu. Itu cara dia. Jadi syaitan ni pandai tau tuan-tuan sekalian. Yang main-main. Baik, itu yang pertama. Sabar yang pertama. Dan Allah Ta'ala sentiasa mengajak kita ke syurga dan kebaikan. Yang kedua, sabar dari melakukan maksiat. Nampak benda yang boleh mendatangkan maksiat, kita kena sabar. Iaitu menahan diri dari terjerumus ke lembah maksiat merupakan tingkatan sabar yang paling tinggi. Ini kerana ianya dilakukan semata-mata ingin menjunjung perintah Allah, iaitu dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangannya. Ini kerana ianya dilakukan semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala dan kepatuhan serta ketundukan kepadanya. Tu yang dimeninggalkan maksiat itu kerana dia nak mentaati perintah Allah Ta'ala. Maka ia perlukan juga kesabaran. Tengok perempuan cantik, sabar tuan-tuan sekalian. Dah kahwin satu, tengok perempuan cantik lagi, tak sabar nak kahwin lagi, silakan tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kena online. PKP ni tak sabar nak nikah juga, online tuan-tuan sekalian. Kalau tak PKP tak apa, online. Kemudian pula dah 2 tak cukup lagi, nak 3 silakan. Kemudian nak 4 silakan. 5 tak boleh tuan-tuan sekalian. 4 dulu. Tapi dengan cara nikah. Jangan berzina. Jangan melakukan perkara sumbang di luar. Kita nak makan, boleh tuan-tuan sekalian, silakan nak makan. Tapi pastikan yang kita makan ialah yang halal-halal. Sabar, jangan makan yang haram. Tengok orang minum arak macam sedap, dia nak minum. Jangan tuan-tuan sekalian. Kerana Nabi kata, orang yang minum arak di dunia, dia tak dapat minum arak di akhirat. Jadi tunggu saja tuan-tuan sekalian, ke akhirat kita minum arak kat dalam syurga nanti, sebab ada sungai arak. Jadi kat sana minumlah banyak-banyak tuan-tuan, nak bergelumang dalam sungai arak tu pun tak jadi masalah. Sebab itu dah dalam syurga. Kat dunia tak boleh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sabar terhadap sebarang musibah. Hal ini disentuh oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Inna min asyaddin nas bala'an al-anbiya summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Manusia yang paling teruk menerima bala musibah ialah para nabi. Kemudian yang seumpama dengan mereka, kemudian yang seumpama dengan mereka. Maknanya orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala ialah para nabi. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam mana ujian terhadap Rasulullah itu, kita pun tak dapat untuk nak menghadapinya tuan-tuan. Belum tentu. Kita hari ni tak makan berapa jam pun tak sabar. Nabi berhari tuan-tuan sekalian tak makan. Sabar. Nabi berdakwah tuan-tuan sekalian. Sampai dilempar dengan najis, Nabi tetap berdakwah. Kita tuan-tuan sekalian, ada sebahagian sahabat-sahabat ceramah, orang masjid lupa bagi sampul, esok malam tak datang dah, bulan depan tak datang dah. Padahal kawan tu terlupa tuan-tuan sekalian bagi sampul, bukan tak bagi. Kadang-kadang bagi sampul sikit, balik tuan-tuan sekalian telefon tu, sampul tak cukup, ada juga tuan-tuan sekalian. Kita kena ikhlaskan diri kita tuan-tuan sekalian berdakwah. Kita kena bersabar. Sabar. Ni macam-macam lah tuan-tuan sekalian, ni ujian daripada Allah Ta'ala. Kita tak macam Nabi, tak macam para sahabat dulu, dahsyat. Pernah tuan-tuan sekalian satu ketika di Mekah tu, oleh kerana tentangan puak-puak kafir Quraisy itu terlampau dahsyat tuan-tuan sekalian, sehingga para sahabat ni dah, kata orang Melayu, cuak. Dia cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau kan kekasih Allah, kau doalah pada Allah Ta'ala. Doa apa tu? Kau doa semua puak-puak kafir Quraisy ni masuk Islam semua, dah selesai. Kan kita tak payah gaduh-gaduh lagi. Apa jawab Nabi? Dia kata, wahai para sahabat sekalian, tahukah kamu orang terdahulu daripada kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada yang diuji dengan apa? Dengan dipanggang di atas bara api. Dipanggang tuan-tuan di bara api, habis di lemak-lemak ni jadi cair, air menitis tuan-tuan sekalian. Tetapi mereka tetap terus berdakwah di jalan Allah sehingga mereka terkorban. Ada di antara mereka yang ditarik dengan binatang, 5 ekor, tangan kanan, tangan kiri, kaki, kemudian kepala, dipukul, haiwan tu tarik, tercabut semua kaki dan kepala. Ada di antara mereka yang digergaji dengan gergaji besi. Digergaji tu lihat, kepala tu grek digergaji sampai habis tu sekalian. Maka fahamlah para sahabat itu sekalian bahawa orang berdakwah ni memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila keadaan terlampau mendesak, ialah iman orang ni lain-lain, berbeza-beza,
lalu Nabi arahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke kota Habsyah. Dan Nabi sendiri bertolak ke kota Taif, tetapi itu pun mendapat tentangan-tentangan dan cabaran. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, Rasulullah sendiri balik sampai berdarah-darah. Kita tak ada, tuan-tuan sekalian. Paling-paling pun diumpat dengan jemaah je. Balik tu jemaah, apalah ustaz ni ceramah kata orang. Memang tuan-tuan sekalian, ceramah ni memang kata orang. Kalau ceramah tak kena kat orang, macam mana sebab yang dengar semua orang kan? Kalau tak pun kena orang, dia kena ceramah dekat kandang kambing di belakang. Kita pasal kambing je. Jangan marah tuan-tuan sekalian, ini contoh je. Maknanya kalau kita kena tu, Alhamdulillah. Yelah, kadang-kadang ustaz pun kan tahu tuan-tuan sekalian. Dia cuma sampaikan apa yang dia nak sampaikan, tiba-tiba ada orang terlibat tuan-tuan sekalian. Jadi janganlah kecil hati. Diam-diam sudahlah. Tapi kita sebenarnya bersyukur. Kalau kita ni ada orang yang tegur, kita bersyukur. Jadi kawan yang baik ni kawan yang suka tegur kita tuan-tuan sekalian. Itu kawan yang baik. Kalau kawan yang puji kita, belum tentu lagi tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kat depan je, kat belakang teruk. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi Alhamdulillah kita dah membincangkan tadi bahawa di antara keutamaan bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Tuan-tuan sekalian, sebagai penghujungnya saya nak ajak tuan-tuan buat kebaikan. Di mana kalau kita membaca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Tuan-tuan sekalian, minggu depan Ramadan tuan-tuan sekalian. Kita dapati ada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang sampai tak makan tuan-tuan sekalian. Sebab PKP ni mereka memerlukan bantuan. Oleh itu tuan-tuan sekalian, di sebelah saya ni ada kurma tuan-tuan sekalian. Kurma, ini kurma Zain, kurma tangkai Tunisia tuan sekalian. 250 gram. Ini harganya RM10 tuan sekalian. Jadi nanti saya letakkan nombor akaun di sana. Siapa yang nak beli tuan sekalian, tulis itu, saya nak infak. Ini infak tuan sekalian. Nanti tuan-tuan beli ni, kita ada 30 box tuan sekalian, insya-Allah. Pastikan habis ni tuan sekalian malam ni ya. Masing-masing nanti tulis, ustaz saya nak satu kotak tu. Kalau nak satu lah, nak lebih pun tak apa tuan sekalian. Ni minimal satu kalau boleh. Ya. Fastabiqul khairat, berebut-rebut buat kebaikan. Nanti tuan-tuan masukkan dalam akaun. Ini apa nama ni, kurma-kurma ini akan saya sedekahkan kepada fakir miskin yang mana mereka sekarang ni cuma ada duit untuk beli beras boleh jadi, ataupun nak beli beras pun tak ada tuan sekalian, kita akan kirimkan beras untuk mereka dan sambil tu kita bagi tamar. Mudah-mudahan mereka gembira dapat berbuka dengan tamar tuan sekalian sebagaimana kita juga. Ada lagi tamar-tamar yang lain. Untuk malam ni tamar ni dulu tuan sekalian. Ada 30 kotak. Pastikan tuan-tuan ada ramai tu nampak, kalau seorang satu kotak pun habis insya-Allah malam ni, bahkan tak cukup. Kalau tak cukup tak apa, tuan-tuan masukkan je. Dalam akaun berapa, nanti saya akan belikan lagi tuan sekalian. Ada banyak. Kita tuan sekalian nak bersedekah banyak-banyak tak mampu. Jadi ikutlah kemampuan kita. RM10. Nanti esok lusa ada rezeki lain kita tambah lagi. Tadi alhamdulillah ada satu datuk tuan sekalian beli tamar paling mahal. 2 carton, dia cuma ambil 1 kilo saja. Lebihnya ustaz tolong agih-agihkan kepada orang yang memerlukan. Insya-Allah datuk. Saya rasa datuk tu pun ada bersama kita. Terima kasih, mudah-mudahan datuk menjadi contoh kepada sahabat-sahabat lain untuk melakukan kebaikan. Kita pasal kita orang tak mampu, kita belilah yang sikit-sikit murah-murah macam ni kan RM10. Datuk tu dia lain, dia beli yang mahal tu kan, Majbul. Tu 1 kilo pun dah RM80-90 tu sekalian. Sebab apa? Lagi mahal, lagi bagus. Tapi bagi kita tak apa tu sekalian, permulaan yang baik. Ambil satu RM10, esok malam kita RM10 lagi contoh kan. Kita bajet lah. Dalam minggu ni sebelum Ramadan saya nak siapkan berapa untuk bagi. Nabi kata, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Tuan-tuan bayang ya, PKP ni ramai orang duduk rumah mengaji, salawat, baca Quran, sembahyang sunat. Jadi dia tak sibuk dengan benda-benda lain. Dia banyak ibadah. Jadi sebanyak mana ibadah yang dia buat itu, kita bagi dia makan berbuka puasa, kita dapat pahala yang sama macam orang yang berbuka puasa, sedangkan orang yang berpuasa, sedangkan orang yang berpuasa itu pun tidak kurang walaupun sikit pahalanya. Jadi tuan-tuan sekalian jangan lupa ya. Ni nanti masukkan dalam akaun Maybank 562085510062. Maybank 562085510062 atas nama saya Abdul Hakim bin Suradi. Jadi tuan-tuan dapat sebab kalau pakai akaun Mahat tu dia tak ada online tuan-tuan sekalian, jadi susah. Yang ni kita ada online.
Jadi nanti saya pun nak bayar kurma pun pakai online saja ya. Tapi ni yang dah ada 30. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sama-sama kita manfaatkan, sama-sama kita bersedekah. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita itu diganti oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi semalam ya. Sebagaimana biasa kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan maksuma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami insan yang lemah tidak mampu berbuat apapun melainkan dengan izinmu jua ya Allah. Oleh itu ya Allah, kau jadikanlah lidah-lidah kami ini sering, rajin, basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu ya Allah. Sentiasa berzikrullah ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kau berikanlah kekuatan kepada diri kami, panca indera kami agar sentiasa melakukan kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami masih lagi tuan-tuan sekalian dalam ujian-Mu yang belum lagi berkesudahan ya Allah, di mana penyakit corona masih lagi ada dalam negara kami ya Allah. Kami mohon ya Allah segerakanlah untuk kamu cabut corona ini ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada rakan-rakan kami yang sedang kau uji ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang pemurah ya Allah, yang berkongsi rezeki setakat mana yang kami ada pun ya Allah, untuk kami kongsikan dengan orang-orang yang memerlukan ya Allah. Gantikanlah ya Allah apa yang kami sedekahkan dengan suatu kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bagi anak-anak kami yang kemungkinan peperiksaan ditangguhkan oleh kerajaan, berikan mereka kesabaran ya Allah. Semoga mereka redha dengan apa yang kau ujikan kepada mereka ya Allah. Tetapi mereka tetap menuntut ilmu walaupun secara online daripada rumah ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang rajin menuntut ilmu, memahami dan beramal dengan ilmu yang mereka pelajari ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kau berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang sabar ya Allah. Sabar untuk melakukan ketaatan ya Allah. Sabar dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat ya Allah. Dan sabar dalam perkara-perkara ujian-ujian ataupun musibah yang kau timpakan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kejayaan dan kejayaan sebagaimana kejayaan para sahabat Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kau pelihara kami daripada segala kejahatan yang zahir maupun yang batin ya Allah. Kau pelihara kami daripada kejahatan yang zahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah munajat-munajat kami ya Allah. Kami hamba yang lemah ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jangan lupa tuan-tuan untuk kita fastabiqul khairat dengan membeli satu kotak tamar untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.